Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal (BPME), Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia menyediakan perkhidmatan perunding dan pengurusan mekanikal dan elektrikal yang profesional serta bermutu ke arah kepuasan hati pelanggan, amalan kejuruteraan yang baik dan serasi dengan alam sekitar. Fasiliti ujian PAM terdiri daripada 6 bahagian utama. Terdapat 2 jenis sistem perpaipan untuk pelaksanaan ujian, iaitu DN300 dan DN500. Suction tank merupakan bahagian di mana pam dipasang dan mengepam air keluar. Discharge pipe merupakan pipe luahan yang menghantar sejumlah air dari suction tank ke discharge tank lalu dihantar ke return tank melalui transfer channel di mana letaknya thin plate weir bagi mengukur kadar luahan air. Return tank menerima sejumlah air daripada transfer channel. Return channel menyalurkan air dari return tank ke suction tank. Kerja-kerja pemasangan pam secara purata akan mengambil masa 1 hingga 2 jam bergantung kepada penggunaan pipe dan jenis pam yang hendak diuji. 4 jenis pam diuji di bengkel ujian pam ini. Electrical Submersible Water Pump, Hydraulically Driven Submersible Water Pump, Engine Driven End Suction Water Pump, Electrical End Suction Water Pump. Pam yang telah siap dipasang akan dijalankan pra-ujian terlebih dahulu, diikuti dengan pengambilan data sebenar. 2 data utama diperlukan, iaitu kadar luahan air Q yang boleh dibaca melalui flow meter atau thin plate weir. Dan jumlah turus H yang terhasil melalui bukaan valve yang dikawal oleh actuator. Bagi menghasilkan nilai jumlah turus H, bacaan-bacaan lain juga mesti diambil kira, termasuklah turus halaju. Turus statik yang dibaca daripada water level sensor. Turus tekanan yang diukur oleh pressure transmitter. Dan kehilangan turus. Semua bacaan ini dihantar ke panel kawalan setempat di bilik kawalan. Workstation menetapkan parameter ujian, pengumpulan data, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Pusat ujian PAM ini juga dilengkapi dengan kamera litar tertutup (CCTV) bagi memastikan pemantauan yang jelas bagi peralatan-peralatan dan proses pengujian dilakukan. Sesi perbincangan dan penerangan berkaitan kerja-kerja pengujian PAM antara pihak JPS dan pelanggan juga dikendalikan dalam bilik kawalan. Laporan ujian PAM disediakan untuk pelanggan bagi setiap pengujian yang selesai dijalankan. Pelaksanaan kaedah-kaedah pengujian di bengkel ujian PAM ini mematuhi piawaian antarabangsa bagi menjamin kepuasan pelanggan terhadap keputusan pengujian.
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Jayakan perkhidmatan sempurna. Okey, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua peserta. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sekretariat untuk sesi webinar pada pagi ini, iaitu bahagian korporat JPM Malaysia di atas tayangan video korporat Pusat Pengujian PAM BPM Ipoh. Okey. Terlebih dahulu saya selaku moderator untuk sesi webinar pada pagi ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan dirilah. Saya Insinyur Teknologis Mahat Anak Lelaki Mak Dong. Sekarang bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal JPM Malaysia di Ipoh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta untuk sesi webinar pengenalan Pusat Pengujian PAM BPME JPM Malaysia. Saya menggunakan singkatan BPME adalah untuk singkatan bagi Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal. Okey, singkatan dia kita gunakan BPME. Okey, para peserta menyertai sesi webinar ini melalui aplikasi Zoom dan live FB JPM Malaysia. Okey, tuan-puan dan hadirin sekalian, okey, sedikit pengenalan kepada Pusat Pengujian PAM BPME Ipoh JPM Malaysia. Untuk makluman semua, Pusat Pengujian PAM di BPME Ipoh JPM Malaysia ini merupakan satu-satunya pusat pengujian PAM yang dimiliki oleh agensi kerajaan yang terletak di Ipoh, di mana pusat pengujian ini berkeupayaan untuk membuat pengujian PAM sehingga 600 liter sesaat ataupun berkapasiti sehingga 100 kilowatt sahaja. Okey, tanpa melengahkan masa lagi untuk makluman semua, bersama-sama saya pada pagi ini untuk sesi webinar ini ialah dua orang speaker yang sangat hebat, iaitu Insinyur Ros Azlan bin Abu Seman, Pengarah BPME JPM Malaysia, dan Insinyur Teknologis Safarul Izmi bin Saidin, Penolong Pengarah Kanan BPME JPS Malaysia. Okey, sedikit pengenalan untuk speaker kita. Okey, yang pertama, Insinyur Ros Azlan bin Abu Seman, Pengarah BPME JPM Malaysia, berkelulusan Degree in Mechanical Engineering UiTM, mengetuai BPME sejak tahun 2018, berpengalaman secara langsung berkaitan kerja-kerja pemasangan PAM dan ujian ini lebih kurang 25 tahun. Sekarang Insinyur Ros Azlan bertugas sebagai pengarah Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal di Putrajaya. Okey, untuk speaker kita yang kedua, Insinyur Teknologis Safarul Izmi bin Saidin, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal UTHM Johor,
bidang kepakaran dalam pam dan komponen, sekarang bertugas di unit pam air dan kawalan kejuruteraan di bahagian perkhidmatan mekanikal Ipoh JPS Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, untuk meneruskan sesi webinar kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Engineer Ros Azlan bin Abu Osman selaku pengarah bahagian perkhidmatan mekanikal dan elektrikal JPM Malaysia untuk memberi ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Pengarah. Okay, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir dalam sesi webinar inilah. Ya, webinar anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada bahagian korporat JPS Malaysia yang sudi menjadi host untuk sesi webinar kali ini. So dalam keadaan negara menghadapi pandemik COVID-19, syukur Alhamdulillah kita masih dapat berkongsi sedikit ilmu melalui teknologi yang ada. Walaupun kita tidak dapat berjumpa ataupun membuat seminar secara fizikal lah, Alhamdulillah kita masih mampu untuk mengendalikan ataupun berkongsi ilmu melalui web lah. Okey, semoga peserta webinar kali ini mendapat sedikit manfaat ataupun ilmu yang mungkin dapat dicerap daripada penganjuran webinar kali ini. Yang mana saya percaya peserta-peserta kita ni terdiri mungkin daripada kaki tangan academician, mungkin juga daripada pemain industri ataupun student maupun kaki tangan JPS sendirilah. Ya. Untuk makluman datuk, tuan-tuan, tuan-puan yang saya hormati, JPS macam kata moderator tadi merupakan satu-satunya jabatan kerajaan yang mempunyai fasilitis test pay inilah, yang mana kita telah beroperasi lebih kurang 20 tahun dululah. Kita telah mula beroperasi, maknanya membuat pengujian lebih kurang 20 tahun dulu. Yang mana pada peringkat awalnya kita cuma buat pengujian ke atas pam-pam yang dimiliki oleh JPS lah, sama ada JPS di peringkat federal ataupun peringkat state lah. Tetapi pada hari ini kita telah buka kepada maksudnya telah buka pusat pengujian kita ni kepada semua agensi kerajaan, termasuk juga dengan pihak swasta lah, yang mana jika pihak swasta memerlukan pengujian pam-pam yang mereka ada, kita ada sediakan kemudahan itu, tetapi dengan kos lah. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, pusat pengujian PAM kita ni menggunakan standard EN ISO 9906 yang mana diiktiraf di peringkat antarabangsa lah. Dan kebanyakan PAM JPS yang diuji mengikut kebanyakan yang kita uji di sini mengikut ataupun kehendaknya kelas 2B lah. Tapi kita juga boleh menguji untuk kelas-kelas lain. Yang ini terpulang pada pihak pelanggan lah, apakah kelas yang hendak dicapai. Jadi sekarang ni kita, untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni kita juga ke arah mendapat persijilan pusat pengujian lah, iaitu Accredited Test Bay. InsyaAllah kita rancang pada tahun ini kita bermula dengan documentation dan sebagainya, dan kita target pusat pengujian kita ini akan di-accredit pada awal tahun 2020. InsyaAllah harap-harap kita berjaya lah untuk yang itu.
Jadi saya tidak akan bercakap panjang. Mungkin nanti speaker yang seterusnya akan bercerita lebih detail berkenaan dengan pusat pengujian kita. Cuma saya di sini akan cuba ataupun selaku juru jawab lah kot ya. Dia tidaklah kepada speaker sangat. Sebenarnya speaker kita adalah speaker yang seterusnya. Jadi insyaAllah apa-apa soalan tuan-tuan boleh kemukakan di masa maksudnya di sesi Q&A nanti. InsyaAllah kita akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Moderator silakan. Terima kasih di atas ucapan aluan Tuan Pengarah selaku speaker yang pertama lah. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi lah. Saya rasa semua orang tertunggu-tunggu, saat yang ditunggu. Jadi hadirin sekalian, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, majlis sesi webinar ini diteruskan lagi lah untuk pembentangan seterusnya oleh Insinyur Teknologis Muhammad Safarul Izmi bin Saidin lah, untuk membuat pembentangan berkenaan dengan pengenalan kepada pusat pengujian PAM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Safarul ya. Okey. Okay. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Insinyur Teknologis Mahat dan juga Tuan Pengarah Insinyur Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua dan salam sejahtera saya ucapkan pada semua pegawai-pegawai JPS yang hadir, profesor-profesor, doktor-doktor, insinyur-insinyur, teknologis, tuan-tuan dan puan yang menyertai sesi webinar kali ini lah. Saya nervous sikit lah kan, kali pertama buat webinar ni, jadi mudah-mudahan saya dapat menyampaikan dengan baiklah insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Seperti mana yang telah dinyatakan tadi oleh Tuan Pengarah Insinyur Azlan, tajuk webinar kita kali ini adalah berkaitan pengenalan kepada pusat pengujian PAM di bahagian perkhidmatan mekanikal dan elektrikal, atau senang lagi nak dipendekkan jadi BPME lah. Di dalam video tadi pun turut kita telah disajikan bagaimana pengenalan kepada salah satu pejabat BPME dan juga proses pengujian PAM dilaksanakanlah bermula daripada penerimaan PAM sehinggalah PAM itu diuji dan mengeluarkan keputusan ujian lah. Okey. Di dalam presentation kali ini, ini adalah outline dia, mana saya akan memulakan saya punya sesi webinar kali ini dengan pengenalan pada BPME. Kemudian seterusnya saya akan terus kepada pusat pengujian PAM, komponen-komponen utama yang digunakan dalam untuk menguji PAM, jenis-jenis PAM yang akan diuji, dan setelah itu, setelah selesai menceritakan tentang proses dan jenis PAM yang diuji, barulah saya akan masuk pada laporan secara ringkas lah, laporan ujian PAM yang kita keluarkan lah. Selepas itu saya akan menunjukkan di mana rekod pengujian PAM yang daripada tahun-tahun yang lepas sehinggalah pada hari inilah. Kemudian of course saya akan menceritakan sedikit tentang harga pengujian. Ini tujuan menceritakan harga pengujian ini bagi memastikan supaya semua orang jelas dengan harga yang baru yang telah dikemas kini lah oleh pihak kementerian. Kemudian saya akan akhirkan dengan penghargaan serta Q&A lah. Okey, seperti di layar sekarang kita dapat lihat ada pengenalan kepada BPME lah. Secara ringkasnya BPME ini dia menyediakan kepakaran dalam bidang hidromekanikal dan elektrikal lah. Dan apa-apa saja yang melibatkan peralatan mekanikal yang di dalam air dan elektrikal ya, untuk kegunaan, khususnya untuk kegunaan Jabatan Penyiaran dan Siaran lah. Uniknya BPME ini dia memiliki dua pejabat lah, iaitu BPME Putrajaya dan BPME Ipoh lah. Di mana BPME Putrajaya dalam gambar tu adalah berada di Menara Usahawan, podium di bahagian podium tingkat 4 lah. Menara Usahawan ni singkatan dia ManU lah. Bagi kami rakan-rakan sejawat ni panggil dia ManU lah. Semua peminat Manchester United lah ya. Okey, seterusnya ini adalah sebahagian lah
secara ringkas peranan BPME lah. Okey, di Putrajaya, di BPME Putrajaya, di sana memfokuskan kepada pembangunan sistem MNDE lah, termasuk dengan MNDE bangunan. MNDE ini adalah singkatan kepada mechanical dan electrical. Apa saja yang melibatkan pembangunan sistem mechanical dan electrical di JPS, maka kita akan merujuk di BPME Putrajaya. Manakala di Ipoh, BPME Ipoh pula lebih fokus kepada operasi lah. Antaranya ialah fabrikasi dan pemasangan pintu air jenis aluminium roller gate dan 14x12 dengan 14x14 kaki lah. Sebab kita ada sekarang, kita tengah rancak dengan program Telaga Tiup, di mana kita sedang melaksanakan program penyelenggaraan Telaga Tiup di Sabah dan Sarawak lah, dan dalam proses penyediaan tender lah. Kemudian ini adalah satu fungsi kita lah yang kita akan ceritakan pada hari ini, iaitu pengujian PAM lah. Kemudian kita ada audit teknikal, penyelenggaraan dan perbaikan komponen-komponen MNDE lah. Di samping itu tidak lupakan juga kepada perolehan dan pengurusan aset-aset MNDE lah. Mana kita banyak buat perolehan pada peralatan-peralatan MNDE seperti pam-pam end suction, jenis mobile, crane, dan macam-macam lagi aset lah. Okay. Dan akhir sekali antara yang utama adalah bantuan kecemasan banjir lah, di mana kita menyediakan perkhidmatan untuk memberi support lah kepada JPS, khusus kepada JPS negeri dalam membantu dari segi pemasangan sistem-sistem pam gerak lah. Okay. Okay, ini adalah objektif webinar seperti yang saya ceritakan tadi. Kita dah beritahu sedikit tentang peranan BPME, dan juga kemudian kita akan pergi kepada apa itu pengenalan kepada pusat pengujian PAM. Di bawah tu ada gambar, ni adalah BPME Ipoh lah, mana kita terdapat ada 4 workshop lah di bawah tu, mana workshop PAM, workshop pintu air, workshop logistik dan juga workshop pusat pengujian PAM lah. Dan warna hijau di bawah tu adalah merupakan pusat pentadbiran kita lah. Okey. Okey, pusat pengujian PAM seperti yang sudah diceritakan oleh Tuan Moderator dan Tuan Pengarah. Kita telah di sini, pusat ini telah beroperasi melebihi 20 tahun lah. Dan kemudian seperti yang dalam video tadi menunjukkan bagaimana kita sudah pusat pengujian PAM itu adalah dalam video tadi adalah pusat pengujian PAM yang telah dinaik taraf lah pada tahun 2018. Di mana pada sebelum kerja-kerja menaik taraf dilakukan, proses pengujian PAM dilakukan secara konvensional, dan apabila telah dinaik taraf kita menggunakan kaedah sistem automasi, dan di mana data-data itu diperolehi menggunakan sensor-sensor yang mempunyai high accuracy lah, dan dengan secara digital lah. Okay, kemudian tadi dah ada disebut satu-satunya pusat pengujian PAM di bawah agensi kerajaan. Ya, memang kita memang adalah satu-satunya pusat pengujian PAM di bawah agensi kerajaan. Dan bila kita kata bawah agensi kerajaan ni, of course lah, kita punya harga adalah jauh lebih murah lah berbanding kalau diuji di pihak swasta lah. Nanti kita akan pergi ke bahagian kos lah. Okay, kapasiti pengujian, Tuan Moderator ada cakap tadi sehingga 600 lah. Tapi mengikut statistik pengujian kita, kebanyakan PAM yang kita uji adalah PAM daripada Jabatan Penyiaran dan Siaran, dan tidak dilupakan juga daripada Kementerian MAFI, bahagian Penyiaran dan Siaran Pertanian di sana, iaitu daripada range 84 liter per second sehinggalah 600 liter per second. Dan untuk PAM elektrik, kita mampu untuk menguji sehingga 100 kilowatt. Dan pusat pengujian ini turut didaftar di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, kenapa PAM perlu diuji? Kepentingan PAM ini untuk diuji, di mana di Jabatan Penyiaran dan Siaran Malaysia ini dia terdapat 2 core utama, iaitu core pengairan dan saliran. Pengairan dan saliran ini melibatkan kita hendak membuat pengairan air dan juga saliran pada air lah. Pengairan ini kebiasaannya memfokuskan kepada pengairan pertanian lah, di mana kita nak menghantar air kepada petani-petani, khususnya kepada pesawah-pesawah lah, ke bendang-bendang dalam jumlah kapasiti air yang banyak. Manakala saliran pula adalah
untuk mengalirkan air keluar daripada kawasan banjir. Dan kita of course bila melibatkan banjir ni, kita nak keluarkan air sebanyak yang mungkin dan secepat yang mungkin. Jadi pam-pam yang kita peroleh, dibuat perolehan ni, kebanyakannya adalah pam-pam berkapasiti besar dan kebiasaannya bila melebihi daripada 20, kita hanya mampu untuk menguji sehingga 600 liter per second, dan manakala selebihnya kita perlulah menguji pam itu di kilang-kilang pembuat pam tersebut lah. Kenapa kita kena uji? Kerana pam-pam kita berkapasiti besar, melibatkan jumlah air yang banyak, melibatkan penggunaan elektrik yang banyak. Jadi kita perlu memilih pam kita dengan kaedah, perlulah memilih dengan tepatlah, dan kita hendaklah pastikan bahawa pam yang kita supply itu menepati dengan standard dia dan menepati kadar luahan dan kadar turus dia lah. Jadi sekiranya kita beli pam 280 liter per second, maka kita nak kita menguji pam tu untuk memastikan bahawa pam itu mampu untuk meluahkan air sebanyak 280 liter per second pada kadar turus yang telah ditetapkan. Okey. Okey, Tuan Pengarah pun ada cakap, kita menggunakan, kita merujuk kepada ISO 9906 2012 lah, di mana standard ini memberi ketetapan tentang nilai toleransi pada kadar luahan dan kadar turus yang kita guna pakai lah. Ini saya akan ceritakan lebih detail sebentar lagi. Di mana kita gunakan ini sebagai standard yang sebagai rujukan. Kadar luahan dan kadar turus bagi setiap pam yang diuji akan dibandingkan dengan duty point yang telah ditetapkan lah. Hal ini akan diterangkan lanjut lah. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada proses pengujian pam lah. Okay, seperti dalam video yang kita tunjuk tadi, pam akan dipasang di atas platform yang berwarna biru itu, di atas suction tank, ataupun ianya untuk submersible pump, ianya akan dipasang di dalam suction tank lah. Seperti dalam gambar, dia adalah satu pump yang submersible pump yang dipasang di dalam suction tank. Kemudian dia akan dihantar ke discharge pipe, di mana kita ada dua discharge pipe, iaitu 300 dan 500, DN 300 dan DN 500. Kita boleh menggunakan salah satulah bergantung kepada saiz pump lah. So kalau saiz pump yang besar, kita akan macam 280 liter per second sehingga 600, biasanya kita akan pakai DN 500. Manakala yang kurang daripada 280, kita akan menggunakan DN 300 punya size pipe discharge lah. Kemudian dia akan hantar ke transfer channel dan dia akan return balik. Secara air itu, bila kita uji itu, dia sentiasa cycle lah, dan kita tidak akan buang ke mana-mana lah air itu. Dan kita mampu untuk menguji pam dalam masa yang lama lah dan menjimatkan air lah. Okay, ini kita akan masuk kepada instrumen-instrumen yang diguna pakai untuk menguji pam kita. Macam saya cakap tadi, kita menggunakan ISO 9906, mana kita hendak mengukur kadar luahan, secara ringkasnya kita hendak mengukur kadar luahan pam dan kadar turus pam. So untuk penggunaan electromagnetic flow meter ni, kita jelas nama dia adalah untuk mengukur kadar luahan. Di samping itu, di samping mengukur kadar luahan, dia juga dapat memberi input kepada kita tentang velocity air di dalam pipe itulah, di mana velocity air dalam pipe itu kita akan guna untuk pengiraan kadar turus. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang kurang jelas tentang kadar turus ni, kadar turus merupakan atau dalam bahasa Inggeris dia head of pump lah. Itu di mana dia menunjukkan kemampuan, sejauh mana kemampuan pam ini untuk mengepam air, setinggi mana. Okey, setinggi mana pam tu mampu untuk dipam. Sekiranya head dia ini diukur dalam meter lah. Di mana kalau head tu 5 meter, maka pam itu secara mudahnya mampu mengepam sehingga kadar turus 5 meter. Lagi tinggi head tu, maka dia akan mampu mengepam lebih tinggi lah. Sebagai contoh, di bangunan-bangunan, apartmen kan, mereka menggunakan pam yang berkadar turus tinggi lah
mungkin mencecah sampai ratusan meter lah, sebab mereka nak mengepam air daripada paras bawah sehingga ke tingkat atas. So dia di situ untuk air sampai ke tingkat atas tu adalah bergantung pada sizing kadar turus itulah. Okay, harap saya punya penjelasan boleh buat semua orang faham lah secara ringkas. Okay, seterusnya ini tadi kita ada flow meter untuk mengukur kadar luahan. Ini kita ada pressure sensor and transmitter lah. Ianya dipasang terus direct pada pipe, kepada kedua-dua pipe yang kita ada di bahagian luahan lah, di mana dia akan mengukur pressure atau tekanan di dalam pipe lah. Nilai tekanan di dalam pipe ini akan digunakan di dalam pengiraan kadar turus lah. Untuk mengukur tekanan ini, kalau kita just letak saja di attach kat pipe tanpa ada sebarang valve untuk menguji tu, tekanan dia adalah sentiasa sama lah. Jadi untuk kita nak stimulate tekanan tu, kita perlukan actuator dan butterfly valve lah, di mana kita boleh kontrol ini secara lebih mudah lah berbanding konvensional. Kalau zaman dulu kita punya pegawai pembantu-pembantu kemahiran perlu memulas valve secara manual. Sekarang tidak perlu lagi sebab kita ada menggunakan actuator dan butterfly valve, dan hanya perlu menekan button saja dah kita boleh kontrol dia punya valve. Di mana valve ini akan dibuka lah 10%, 20%, 30% untuk stimulate tekanan di dalam pipe. Dengan stimulasi tekanan dalam pipe ini, kita akan dapat membuat stimulasi pelbagai jenis kadar turus untuk satu pump. Okey. Okey, ini adalah ultrasonic level sensor seperti yang diceritakan dalam video tadi. Di video tadi kita perlu untuk menggunakan ultrasonic level sensor ini untuk mengukur static head lah. Untuk total head kita adalah campuran antara static head dengan dynamic head. Dan pentingnya static head ni kita ukur, kita hanya menggunakan level sensor. Okey. Okey. Cara ringkas kepada semua instrumen tadi, flow meter dia akan memberikan kita kadar luahan, Q, dan kadar menggunakan ada velocity untuk kadar turus. Manakala pressure transmitter dan level sensor digunakan juga untuk kadar turus. Semua maklumat-maklumat ini akan dihantar kepada workstation PC untuk kita analisa data dia dan mengeluarkan laporan ujian lah. Okey, ini adalah contoh jenis pump yang kita pernah uji dan kita selalu ujilah. Jenis pump yang pertama adalah jenis electrical submersible pump. Pump yang di bawah ni kalau kita tengok electrical siapa yang biasa dengan submersible pump, ini adalah jenis radial lah, sebab bentuk dia macam dia memakai volute casing lah. Selain pada radial pump, kita juga dapat menguji pump jenis axial lah ataupun mixed flow lah. Okay. Ini radial ni kalau tuan-tuan dan puan nak bagi mudah ingat, bentuk dia macam siput. Dia punya rumah dia tu, bawah tu. Jadi kita panggil dia pump siput lah kalau nak mudah ingat lah. Okay. Dia perbezaan dia ni perlu dipasang di dalam air lah, di electrical submersible pump dia akan perlu dipasang dalam air dan perlu dikuasakan dengan elektrik lah. Okay. Dan pump ini kebiasaannya memiliki kadar turus yang tinggi, melebihi 10 meter. Okay. Pump kedua adalah hydraulic submersible pump. Ini pump hydraulic submersible pump ini biasa digunakan untuk kegunaan waktu banjir lah, dan normal punya size yang kita biasa kita uji adalah dalam kadar luahan 600 liter per second lah. So pump ini dia tidak dikuasakan dengan elektrik, tetapi dia menggunakan engine driven, di mana engine tu akan menggerakkan pump hidrolik, dan pump hidrolik akan menggerakkan impeller yang berada di dalam casing pump ini. Kemudian ianya akan diluahkan air pada corong yang kita nampak di dalam gambar sekarang inilah. Okay.
Okay, ini adalah pump yang ketiga, jenis end suction. End suction ini kebiasaannya yang datang diuji adalah jenis priming ataupun jenis self priming lah. Ya. Dia pun kalau tengok dia punya casing dia di gambar, yang belah kanan tu dia juga berbentuk volute casing, berbentuk radial. Cuma berbeza dengan pump elektrik tadi, ianya dijana, kuasa dia dijana menggunakan enjin lah. Tak dalam bahasa Inggerisnya kita panggil engine driven lah. Dia dikapelkan dengan enjin, kemudian enjin itu akan menggerakkan, berputar dan menggerakkan dia punya impeller dan seterusnya air akan dipump keluar lah. Okay, ya, kenapa dia panggil pump priming, jenis priming? Kerana pump ini setiap kali hendak digunakan, ianya air perlu dipenuhkan di dalam pump. Di bahagian pipe sedutan tu kita perlu penuhkan air. Kalau tidak penuh air, pump ini tidak dapat menjedut air naik ataupun di pump air keluar lah. Dia perlu sentiasa, bila setiap kali nak beroperasi, dia perlu dipumpkan air masuk ke dalam pump. Okey, ini jenis kedua, self priming. Ini pula adalah jenis self priming and suction pump. And suction pump ni dia berbeza sedikit dari segi dekat casing pump tu, dia berbeza sikit, di mana pump ni adalah dia punya casing dia dia mampu menyimpan air yang banyak lah. So kita dapat lihat dalam yang warna biru belah kanan tu, dia gemuk sikit dia punya bahagian casing tu, di mana dia dapat isi air. Di mana self priming ni kita masih lagi perlu pump air pada kali pertama kita perlu pump, tetapi kemudian dia bila hendak beroperasi pada kali kedua, dia sudah tidak perlu di prime lagi lah. Dia dah boleh terus guna sebab dia dah simpan air di dalam casing yang di dalam gambar. Yang belah kanan itu adalah contoh yang kita pump di belakang tasik pejabat kita. Macam mana pump air itu diujilah. Okay. Okay. Pengujian pump di pusat pengujian, kita menguji pelbagai jenis pump, pelbagai saiz dan ketinggian pump lah. So kita banyak menggunakan aksesori penyambungan lah untuk bagi memastikan bahawa pump-pump yang hendak diuji dapat disambung dengan baik tanpa ada sebarang kebocoran lah. Ini adalah sebahagian daripada aksesori yang kita pakai lah. Namun begitu, ada juga pump-pump yang baru datang yang kita tidak mempunyai aksesori tambahan. So dia menyebabkan akan tergendala sebentar untuk kita fabrikasi aksesori barulah untuk digunakan yang sesuai untuk digunakan dengan pump. Okey, tadi saya dah cerita tentang bagaimana proses pengujian pump dilakukan, instrumen-instrumen yang digunakan pakai dalam proses pengujian pump dan jenis-jenis pump yang digunakan pakai ini. Dan seterusnya adalah laporan ujian pump. Kalau tuan-tuan boleh tengok di slide sekarang, adalah saya tunjuk hanyalah summary of test report lah, rumusan kepada laporan ujian. Secara kalau kita tengok di layar sekarang, di mana kita hendak mengukur total head atau kadar turus dan rate of flow lah. Di dalam satu-satu pump yang diuji itu, kita bukan sekadar menguji pada satu kondisi lah. Macam di dalam laporan ini, kita menguji dia sehingga 9 jenis kadar turus lah. Bermula daripada bermula daripada 4.52 meter sehinggalah 7.58 meter lah. Total adalah 9 kondisi lah. Okay. Dan kalau tengok di atas itu ada adalah guaranteed flow lah, 280 liter per second dengan guaranteed head dia 5 meter. So bila dikatakan guaranteed 280 dan 5 meter ini diberikan oleh pada klien kita lah, dan kita akan menguji pump ini agar dapat mencapai 280 liter per second pada kadar turus 5 meter head menggunakan toleransi yang di dalam ISO 9906 lah. Okay.
Okey, ini adalah contoh graf 200 graf H melawan Q lah, atau kadar turus melawan Q lah. Graf ini menunjukkan yang ada simbol palang itu adalah 280 liter per second pada 5 meter head. So dengan kadar toleransi yang ditetapkan oleh dalam ISO 9906, toleransi dia adalah yang ada palang itulah. Palang itu kita punya graf hendaklah mestilah menyentuh salah satu palang vertikal atau horizontal itulah. Bila dia menyentuh tu makna kata dia telah luluslah, menepatilah ISO 9906 kerana dia telah dapat beroperasi pada duty point dengan kadar toleransi yang telah ditetapkan. Okey. Okey, ini adalah ringkasan daripada kadar toleransi di dalam ISO 9906 yang diguna pakailah. Kita ada 6 jenis grade, 1U, 1E, 1B, 2B, 2U, 3B. Tadi Tuan Pengarah pun ada sebut bahawa kita biasanya pakai 2B, di mana kadar toleransi untuk kadar luahan adalah plus minus 8%, manakala kadar turus adalah plus minus 5%. Kalau kita tengok belah kanan tu dia ada tulislah mandatory. So kita mengukur kadar luahan dan kadar luahan dan kadar turus ini adalah satu pengukuran yang mandatory untuk ISO 9906. Manakala untuk pengukuran kadar kuasa dan efisiensi adalah optional sahaja. Okey. Macam mana kita nak menentukan secara bila kita untuk menguji pam, kita tidak akan decide untuk mengukur ikut grade mana. Kita bergantung kepada klien. Kalau klien kata pengukuran ini kalau di dalam spesifikasi yang di dalam tender itu menyatakan bahawa 2B, kita akan menguji pam mengikut grade 2B lah. Kalau dia kata 1B, kita akan mengukur ikut grade 1B lah. Okey, dalam 6 grade ni, 1U, 1E, 1B, 2B, 2U, 3B. Grade 1 ni adalah grade yang tighten lah. 1E dan 1B ni adalah paling tighten. Manakala 2B ni dia loose sikit, dan 3B tu adalah paling loose lah. Dia punya toleransi dia plus 9 dengan 7 lah. Okey. Ini default acceptance grade ni saya ceritakan juga sebagai di mana kita boleh gunakan sebagai rujukan lah semasa melaksanakan perolehan tender. Kalau untuk sebagai contoh kita di Jabatan Pengairan Saliran, untuk irrigation application kita boleh menggunakan untuk 10 hingga 100 kilo kita boleh menggunakan grade 3B. Okey. Manakala dia ada dalam ni juga turut menyertakanlah tentang grade-grade yang lain lah untuk industri-industri lain lah. Tetapi sekiranya kita untuk tighten kita punya grade tu pun tidak ada masalah lah, supaya kita mendapatkan pot pump yang lebih berkualiti lah. Okey, dah tamat daripada rekod laporan pengujian. Saya akan masuk sedikit tentang rekod pengujian PAM lah. Ini adalah rekod pengujian daripada 2015 sehinggalah 2021 lah, sehingga bulan Mei tahun inilah. So ini adalah ni, kalau tengok pada 2018 itu yang merah itu bagi kita pada tahun itu banyak kita menguji PAM jenis hidrolik submersible pump. Dan secara keseluruhan dia kita telah kebanyakan pump yang paling banyak diuji adalah jenis end suction pump lah yang saya ceritakan tadi, jenis self priming dan juga priming. So pump ni paling banyak diuji lah, dan ataupun kalau di dalam JPS ni kita banyak panggil pump bergerak lah. Mungkin kalau di PPSP dulu dia orang panggil pump kita semula, bukan pump tu kita beli pump yang kita semula lah, dia mengital semula air lah. Okey. Okay, sebanyak ini ada 169, manakala hidrolik 126 dan elektrikal 49. Total keseluruhan pam yang kita uji adalah sebanyak 344 pam lah daripada 2015 sehingga 2021. Okey, sekarang
saya masuk ke bahagian harga pengujian lah. Harga pengujian ini bukan kami yang tetapkan lah. Ini kita telah menghantar kertas permohonan kepada kementerian dan KSU telah meluluskan berkuasa mulai 1 Oktober 2020. Ini adalah harga baru kepada pengujian PAM lah, mengikut jenis PAM yang kita hendak uji lah kan. Pengujian ini untuk agensi awam iaitu untuk elektrikal adalah 2,200, 2,500 dan 2,200. Dan untuk swasta dia lebih mahal sedikit, 3,500, 4,000 dan 3,500. Kos untuk pengujian yang paling mahal adalah untuk hydraulic submersible pump, di mana proses untuk kos ini mahal sebab salah satunya adalah sebab oleh kerumitan untuk pemasangan sebelum pengujian itulah, sebab dia melibatkan satu pemasangan yang agak delicate lah. Okay. So kalau secara nak bagi clear kenapa ada dua harga ini, selalunya untuk agensi awam ini mereka menguji pam yang mereka pam lama lah yang telah di repair, dibaiki, dan mereka hendak menguji balik duty point tu, dia orang akan datang hantar kepada kita lah. Manakala harga untuk agensi swasta pula, walaupun PAM itu diperolehi melalui Jabatan Penyiaran dan Siaran, tetapi masih belum diserahkan, maka ianya dikonsider sebagai PAM di bawah agensi swasta kerana dia belum jadi hak milik kerajaan. Jadi setiap kontraktor atau pembekal yang buat perolehan walaupun untuk kepada kerajaan, mereka akan dicaskan mengikut harga agensi swasta seperti yang tertera di layar. Okey. Okey. Macam pengarah ada cakap tadi, ini kita sekarang telah pun sedang dalam proses untuk ke arah mendapatkan akreditasi lah ISO IEC 17025/2017 daripada Jabatan Standard Malaysia. Ini standard ini adalah general requirement for the competence of testing and calibration and laboratories. Kita menggunakan ISO ini, kita dapatkan akreditasi untuk ISO ini adalah bagi tujuan untuk meningkatkan kualiti proses pengujian dan kalibrasi di pusat pengujian kita lah. Okey, demikian habislah sudah saya punya presentation. Dan ini adalah penghargaan. Saya perlu menyatakan sedikit kredit lah atau penghargaan kepada yang tersenarai. Tidak lupa Insinyur Azlan, pengarah BPMBE yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan webinar ini. Tidak lupa juga kepada Puan Timbalan pengarah kami, Insinyur Hafidah binti Ghazali, Encik Wan Marhafiz Shah bin Wan Muhammad Umar, pengarah korporat, Insinyur Teknologis Raja Selvam, Insinyur Teknologis Mahat, Encik Muhammad Rizwan, Puan Masfirah, Encik Muhammad Rashidi yang menyediakan video korporat ni, Encik Ajwas bin Roslan yang sedang menghostkan kita punya webinar hari ini, dan juga Encik Muhammad Fairuz. Tidak lupa kepada semua kaki tangan JPS, BPMBE dan JPS korporat yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Malah ramai yang menyertai webinar pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya mohon maaf kiranya kalau ada salah dan silap dalam memberi presentation pada hari ini. Saya dengan itu serahkan kembali kepada Tuan Moderator, Insinyur Teknologis Mahat untuk aktiviti seterusnya, untuk Q&A session. Terima kasih. Okey, sama-sama Insinyur Safarul. Okey, terima kasih Insinyur Safarul di atas pembentangan itu tadi. Okey, saya recap baliklah apa yang telah disampaikan oleh Insinyur Safarul, di mana beliau telah membentangkan tentang sedikit pengenalan BPMBE JPM Malaysia. Kemudian beliau menerangkan tentang pusat pengujian PAM, di mana komponen-komponen pusat pengujian PAM, instrumen yang digunakan untuk pengujian PAM, jenis-jenis PAM yang diuji, serta menerangkan rekod pengujian PAM, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kadar harga pengujian. Okey, saya harap tuan-tuan hadirin sekalian masih setialah bersama kami untuk sesi webinar ini. Jadi webinar ini diteruskan lagi lah untuk sesi soal jawab ataupun Q&A.
kita buka kepada semua peserta untuk bertanya mana yang kurang jelas atau untuk memahami lebih lanjut lagi. Di mana kalau tuan-tuan, puan-puan lihat di layar, kita ada sesi untuk kita boleh chat, tuan-tuan type, saya akan baca dan tuan-tuan boleh raise hand, angkat tangan untuk bertanya secara live, di mana pihak sekretariat akan memberi peluang kepada tuan-tuan untuk bercakap secara live lah, dengan kita punya speaker lah. Jadi saya buka kepada semua audiens, kepada semua peserta untuk melibatkan dirilah dalam sesi Q&A ini. Okey, kita bukalah sekarang. Jadi kita masa dihadkan sehingga pukul 12 tengah hari saja. Jadi kita ada lebih kurang setengah jam untuk sesi Q&A ini. Jadi saya harap semua peserta dapat ambil peluang lah dengan bertanya kepada speaker kita yang hebat-hebat ni. Semua berpengalaman luas dalam bidang pengujian PAM ini. Okey, dipersilakan kalau ada yang nak bertanya lah. Okey, kita tengok di layar sekarang ada satu melalui chat. Okey. Okey, daripada Puan Atikah Syafiee, saya nak tanya, adakah ini menggantikan PAM test yang biasa kita buat di kilang pengeluar? Okey, speaker boleh perjelaskan atau saya nak perjelaskan? Saya bagi peluang kepada speaker dululah. Moderator pun ada juga nak cakap ni. Okey, bagi peluang kepada speaker dulu. Okey. Cik Lan nak jawab. Okay, boleh saya jawab. Untuk setiap PAM sebenarnya ataupun pengeluar PAM tu akan menguji setiap PAM, setiap unit PAM yang dikeluarkan oleh pihak kilang ataupun pengeluar lah. Dan setiap PAM tu kita panggil macam ada satu surat beranak lah untuk setiap PAM. Jadi contohlah kita ada membuat pembelian PAM tetapi kita tidak pergi ke tempat PAM diuji. Pengilang akan ada buat pengujian dan akan keluar dia punya sertifikat. Cuma bila PAM tu sampai kepada kita, kita berasa PAM ni betul ke yang dia uji sebab kita tak tengok. Jadi kita pulang kepada kita sama ada kita kata okey PAM ni dah establish sekian-sekian tahun, berapa puluh tahun dan boleh dipercayai. Ataupun kita rasa kita nak buat second ujian lah yang mana kita dapat tengok. Jadi kita boleh buat di Malaysia ni lah. Itu jawapannya sebenarnya. Dia tidak menggantikan PAM test yang dibuat di tempat pengilang. Ini dah ada option kepada kita lah. Tapi kalau kita kata ataupun kita yakin dengan cert yang telah diproduce oleh pihak pengeluar, dan tak ada masalah. Okay, terima kasih. Engineer Safarul ada nak tambah? Okey, saya tambah sikit lah Puan Atikah di mana pusat pengujian PAM kita ni, kita menerima pelbagai jenama PAM. Apa-apa PAM boleh kita uji. Kalau di kilang pembuat, contohnya di Gromfos ataupun KSB, dia hanya membuat testing untuk PAM dia sahaja. Tapi kami ni dekat pusat pengujian kita ni, apa jenis PAM dengan kapasiti bawah 600 liter saat kita akan terima. Kita akan boleh buat pengujian. Kalau submersible tu sehingga 100 kilowatt. Itulah sebagai tambahan lah kepada persoalan Puan Atikah tadi lah. Terima kasih Okey, seterusnya daripada Insinyur Suhaimi daripada BPM Putrajaya. Tuan, bagaimana faktor air banjir sungai yang keruh likat mempengaruhi keputusan ujian PAM? Okey, dipersilakan kita punya speaker. Saya cuba jawablah soalan daripada bos kita juga ni, Encik Muhammad Suhaimi, BPM Putrajaya. Soalan ni soalan orang kata soalan kebat lah ni, kalau PDPR sekarang ni soalan kebat lah ni. Bagaimana faktor air banjir, sungai yang keruh dan likat mempengaruhi keputusan ujian PAM lah. Untuk makluman semua, PAM-PAM yang kita uji di bahagian di pusat pengujian kita ini tidak menggunakan air banjir lah. Kita menguji dalam keadaan
air yang bersih lah, air pipe lah, kita dah takurkan di dalam kita punya tasbih tu dan kita menggunakan air yang bersih. Dan kita tidak menguji pam-pam yang menggunakan air banjir, air sungai yang keruh atau pelikat lah. Bagaimana dia mempengaruhi bergantung pada tahap kekeruhan dan kelikatan air itulah. Lagi keruh, lagi likat, dia akan mengganggu prestasi pam itulah. Mungkin kalau kita patut uji dia 280 liter per second, mungkin dia punya kadar luahan itu akan drop sedikit lah. Ataupun dia akan mencapai 280 tapi dia menggunakan tenaga yang lebih banyak lah sebab faktor air yang kotor, air yang likat lah. Dan selalunya untuk pengujian, untuk mengeluarkan report ni kita mengawal lah dari segi kualiti air yang kita gunakan. Kita tak akan guna air banjir sungai yang keruh lah. Itu kalau kadar ini kalau kita buat di site tu, tu lain lah cerita dia kan. Okay, itu saja. Mungkin saya tambah sikit. Okey, kalau kita tengok kita menguji mengikut standard ISO sekian-sekian numbers lah kan, 9906. Jadi di dalam ISO tu menyatakan macam mana nak diuji, disusun macam mana, termasuk juga water quality yang perlu ditetapkan di dalam ujian tersebut. Jadi semua kriteria dalam ISO tu perlu dipatuhi. Maknanya air sekian temperature, dari segi kelikatan, dari segi kandungan air dan sebagainya. Bila dia out daripada asalnya daripada ISO tu sendiri, maksudnya air tu tidak lagi seperti mana kualiti ISO tu, dia tidak boleh diuji mengikut ISO 9906 ni. Jadi apa yang saya nak ringkaskan sebenarnya dia perlu mengikut standard yang telah ditetapkan lah. Jadi apa yang kita buat ujian di tapak tu sebenarnya ataupun selepas pam kita pasang, kita tidak lagi menguji performance sebenarnya. Performance ni perlu diuji di dalam facilities yang sesuai, maknanya kita boleh control parameter. Jadi perlu diuji dalam lab lah maksudnya. Di site cuma kita buat ujian yang dipanggil ujian functional lah. Ujian keboleh fungsian sistem tu sendiri, bukan kepada performance individu pam tu sendiri. Itu yang kita laksanakan. Okey, terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan daripada Tuan Pengarah. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Hanom. Berapa banyak pam yang BPME capable untuk uji setahun? Okey, dipersilakan speaker. Setakat mengikut statistik yang lepas daripada 2015 hingga 2021, tahun 2018 kita menunjukkan sebanyak 116 pam lah yang pernah diuji dalam satu tahun lah. Dan dijangkakan pada tahun ini kita akan menguji pam yang lebih banyak lah. Itu soalan berkenaan berapa capable untuk kita uji setahun ini. Kita tidak meletakkan KPI begitulah. Kita meletakkan KPI kita adalah kita mampu untuk menguji satu unit pam dalam tempoh 3 hari lah. Itu KPI yang kita tetapkan lah. Lagi banyak pam yang kita masuk, kita akan cuba arrange dia punya jadual mengikut kesesuaian dan keadaan semasa lah. Khususnya zaman sekarang ni kita ada isu pandemik COVID, so kadang-kadang dia mengganggu sedikit jadual pengujian yang kita laksanakan lah. Saya harap menjawablah soalan Puan Hanom tu. Mungkin Tuan Pengarah ada nak tambah ke? Saya tambah sikit lah. So, makluman Puan Hanom, kita menerima aja. Hantar aja. Banyak mana pun kita terima. Dan kita akan atur lah, kita akan susun lah jadual pengujian dekat pusat pengujian kita lah. Okey, soalan seterusnya daripada Insinyur Ratna Raja, Timbalan Pengarah JPS WPKL. Tuan, adakah selepas ujian di makmal, semasa pengoperasian di tapak, performance pam tersebut dipantau dan dibanding dengan result ujian di makmal? Saya rasa ni macam Tuan Pengarah dah penjelaskan lah tadi, apa perbezaan di tapak dengan di pusat pengujian lah. Okey, cuma saya nak tambah sikit Tuan Moderator. Kita dah ada performance di lab lah.
Bila kita pasang di tapak, conditionnya dah berlainan. Heatnya berlainan, frictionnya berlainan, airnya juga berlainan, tidak lagi seperti mana lab condition. Apa yang kita boleh buat selepas kita buat ujian di lab, kita ada satu kadar yang ataupun kita punya cert tu lah menentukan berapa sekian-sekian dia punya parameter. And then kita letak, maksudnya kita pasang di tapak, and then kita boleh buat satu baseline. Maknanya selepas kita buat pemasangan, kita buat ujian pam itu menentukan berapakah Q pada hari yang kita pasang tu. Okey, contohlah pada hari itu kita pasang Q dia adalah 2000 liter per second. Pada condition hari itulah. Itu adalah baseline kita. Contoh selepas 5 bulan, kita dapati bahawa kita nampak secara kasar, kita nampak macam pam ni dia punya air dah kurang lah. And then apa yang kita boleh buat, kita ambil flow meter, and then kita check balik di tapak atau maksudnya merujuk kepada baseline kita, tidak boleh merujuk kepada lab report. Cuma maknanya kita tengok baseline kita, contoh itu hari 2000, sekarang dah drop kepada 1800. Maknanya ada something wrong somewhere dekat sistem tu. Mungkin dia punya impeller, mungkin dia punya bearing, mungkin dia punya motor dan sebagainya. Jadi based on yang itu, kita boleh conclude yang pam ini ada masalah yang perlu di-tackle. Saya rasa begitulah Encik Ratna. Okey, terima kasih Tuan speaker di atas penjelasan tersebut. Okey, sesi kita diteruskan lagi untuk soalan yang seterusnya lah. Daripada Encik kot ni, Rahul Mehra ni, tak tahu perempuan ke lelaki ni, Rahul Mehra Zafar. Assalamualaikum, soalan, berapakah tahap ketepatan keputusan pengujian yang dihasilkan? Berapakah tahap ketepatan keputusan pengujian yang dihasilkan? Waalaikumsalam, Rahul Mehra Zafar. Untuk pengujian PAM, ketepatan pengujian PAM di pusat pengujian kami, dalam sesuatu duty point yang kita ukur tu, pengukuran dilakukan beberapa banyak kali lah, dan kemudian ada pengiraan uncertainty juga turut digunakan, dan kemudian kita akan ambil kadar purata bagi setiap bacaan itu, barulah kita masukkan di dalam laporan ujian lah. Berkenaan dengan ketepatan yang ini, kita mengikut pada toleransi yang ditetapkan di dalam oleh klien lah, berdasarkan ISO 9906 lah. Kan? Harap itu dapat menjawab. Okey, soalan seterusnya kepada speaker kita lah, harap terus bersemangat. Okey, daripada Engineer Low Chi King, ada BPME uji flood barrier juga untuk pihak swasta juga. Okey, mohon penjelasan. Flood barrier. Flood barrier kita tak ada buat ujian di workshop kita. Pada saya tiada lah. Okey, pada speaker pun. Okey. Tuan Moderator, ada soalan daripada Insinyur Raja Selvam dalam chat. Soalan daripada pihak bomber. Pam bomber kebanyakan jenis end suction dan negatif NPSH. Sesuaikah untuk menggunakan khidmat JPS untuk pengujian pam baru? Okey. Bagi saya selagi kita terima saja pam yang untuk diuji, selagi mana dia berada di dalam range 28 liter per second sehinggalah 600 liter per second, dan dengan kapasiti elektrik sehingga 100 kilowatt lah. Selagi mana dia dalam range itu, kita akan terima, dan setakat ini kita berjaya menguji ke semua pam yang kita dihantar kepada kita lah. Okey, untuk makluman pihak bomba juga, JPS juga ada mempunyai perpasangan yang negatif suction, negatif head lah sebenarnya. Sebab ada lebih rendah daripada suction. Yang ini insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh terima. Okey,
Soalan seterusnya daripada Puan Hanum lagi. Okey, dia kata ada tak planning BPMI nak expand test bay ni? Okey, saya rasa ni berdasarkan pada polisi lah. Ini sesuai kepada Tuan Pengarah kita lah untuk menjawab. Yang ini sebenarnya memang dalam kita telah masuk RMK dalam RMK 12. Dalam RMK 12 kita memang ada planning untuk extend ataupun expand kita punya size test bay lah. Okey, terima kasih. Okey. Soalan seterusnya daripada Puan Atikah lagi, memandangkan BPMI telah menguji pelbagai jenama PAM, adakah BPMI akan mengeluarkan jadual efisiensi untuk membandingkan performance PAM pelbagai jenama untuk diguna pakai oleh bahagian lain di JPS? Saya rasa tak boleh lah ni. Okey, mohon speaker untuk memberi penjelasan kepada Puan Atikah ni. Nak buat jadual performance, jadual efisiensi untuk membandingkan performance. Bagi saya macam tak boleh lah sebab tak boleh. Sebenarnya tak boleh sebab setiap jenama ni dia boleh boleh fabricate atau boleh produce apa yang kita lain Tuan Pengarah tak berapa tu. sebenarnya. Semula Tuan Pengarah tak berapa dengar. Jadi sebab itu penting dalam spek kita menyatakan saya tak berapa bagus. Betul-betul membuat jadual setiap jenama ataupun manufacturer dia boleh produce ataupun boleh fabricate apa yang kita hendak, apa yang kita jelaskan di dalam kita punya specification. Jadi sebab itu penting di dalam specification kita menyatakan dengan jelas apakah hendak ataupun keperluan jabatan. Jadi pihak memberikan kita satu benda ataupun PAM yang sesuai, yang paling sesuai ke atas specification kita. Sebenarnya bila kita tulis satu contohlah 200 liter per second at 5 meter. Dia ada banyak model yang boleh bagi kepada kita. Jadi ada yang kita tengok RPM tu sendiri dengan head yang sama, dengan Q yang sama, dia boleh bagi RPM ataupun dia boleh bagi 1,500 yang kita tulis. Apa yang kita hendak sebenarnya. Jadi macam saya sebut tadilah, of course lah, kalau yang 1,500 RPM lebih cepat berlaku wear and tear. Kalau 800 RPM akan dia punya jangka hayat tu lebih panjang, tetapi dia mungkin lebih mahal. Jadi itu saya kata tu, kita tak boleh nak buat satu jadual dan buat perbandingan antara jenama-jenama. Yang penting specification kita. Saya rasa itu saja moderator. Terima kasih. Jelaslah penjelasan Tuan Pengarah tadi. Okey, soalan seterusnya daripada sahabat kita ni, Tuan Akmal Zainal Abidin ni, daripada pejabat SMART. Okey, berkenaan dengan functional test di tapak, adakah khidmat ini dibuka kepada semua pihak, termasuk swasta, dan jika ia, berapakah cas yang dikenakan dan berapa had saiz PAM yang boleh diuji jika ada? Saya rasa soalan ni apa yang dimaksudkan oleh Tuan Akmal kita ni adalah kita membawa peralatan kita, portable flow meter, membuat pengujian di tapak. Saya rasa macam itulah Tuan speaker soalan ni macam tu. Adakah kita menjadikan perkhidmatan tersebut dan berapa cas yang kita kenakan, dan adakah kita merangkumi pihak swasta juga? Okey, dipersilakan. Betul Untuk pengujian functional test menggunakan flow meter di tapak tu, unit saya ada juga mendapat beberapa permohonan lah daripada JPS negeri dan juga pihak swasta. Tetapi perkara ini masih dari segi charge ataupun kos perkhidmatan yang hendak dikenakan tu masih belum di-clearkan lagi lah dengan pihak pengurusan.
Lagipun benda ini tapi kita juga ada menyediakan khidmat audit teknikal lah, di mana khidmat audit teknikal ni setakat ini masih lagi percuma lah kepada Jabatan Pengarah Saliran, khususnya JPS Negeri ataupun pihak SMART ke untuk buat audit teknikal ke, kita boleh pergilah untuk buat pemeriksaan. Dari segi penggunaan flow meter ini, setakat ini kita kena lihat juga kepada kesesuaian di tapak lah, sama ada dia sesuai dengan flow meter kita atau tidak lah. So far setakat ini boleh menghantar surat permohonan untuk perkhidmatan tersebut, dan perkara itu kita akan bincang kemudian lah. Harap Cik Akmal berpuas hati dengan soalan jawapan yang saya berikan. Okey, untuk saya tambah sikit lah. Untuk GPS biasanya kita berilah perkhidmatan bila ada request. Untuk swasta memang kita tak ada lah. Okey. Okay, saya tambah sikit lagi Tuan Akmal kita di PPI pun ni ada pasukan audit teknikal lah yang kita buat tiga negeri setahun, dan bergantung kepada permintaan daripada klien kita lah. Ya, macam Engineer Saparul beritahu tadi, kalau ada daripada pihak SMART buat surat, kita akan hantarlah tim audit teknikal kita yang berfungsi untuk membuat visual inspection dengan kita buat testing lah. Kita buat performance sekali. Ya. Kemudian kita akan keluarkan laporan kepada pihak yang memerlukan perkhidmatan kita lah. Okey, soalan seterusnya kita teruskan lagi daripada sahabat kita ni daripada BPME JPS Terengganu. Salam. Untuk keputusan laporan pengujian PAM yang telah dikeluarkan, berapa lama tempoh valid untuk laporan itu boleh guna pakai? Sekian, terima kasih. Sahabat kita orang Terengganu ni, jauh mari ni dia tanya juga ni. Mohon penjelasan lah. Sahabat bro. Untuk laporan, setiap laporan pengujian PAM yang dikeluarkan tu, Line saya ni tak berapa baik. Minta Cik Saparul jawab. Kita setakat ini kita punya pengujian itu adalah kiranya tidak ada sebarang waranti lah, sebab kita tidak pasti selepas pengujian itu bagaimanakah pemasangannya di tapak macam mana, kerana kita hanya garanti dan semasa PAM yang dihantar tu diuji, itulah duty point yang telah kita capai lah semasa pengujian. Manakala kalau bila sudah kembali kepada klien dan dia telah pasang di tapak, dan perbezaan kondisi di tapak dan di makmal pengujian kita tu adalah berbeza, so agak kita tidak ada sebarang waranti lah kita bagi. Mungkin saya tambah sikit. Macam saya sebut sikit. Sebenarnya kita punya cert ni atau sama ada kita keluar ataupun hilang tu keluar, dia adalah valid sampai bila-bila. Pasang di tapak sekian-sekian masa dia drop. Jadi hasil ujian kita ni adalah valid, maksud saya inilah baseline dia. Bila dia drop nanti, kita buat ujian semula, kita kata hari ni 200 liter per second. Sebenarnya PAM dulu berapa? Kita akan refer balik kepada performance asal dia masa kita test yang pertama tu. Contohlah yang performance test dulu adalah 280 liter per second. Sekarang dah tinggal 200, maknanya dia dah drop 80 liter. Jadi keputusan asal kita tu atau baseline kita tu bagi saya dia valid sampai bila-bila. Cuma bila dia drop macam tu, PAM ni telah mengalami lain Tuan Pengarah kita tak berapa okey lah Tuan Pengarah. Yang kurang. Jadi kita perlu buat sesuatu kepada saya macam tu je lah. Boleh lagi sekali, nak jawab lagi sekali ke? Boleh. Okey, macam ni. Saya kata tadi sebenarnya kita punya performance test certificate tu valid sampai bila-bila. Maksudnya dia menjadi baseline ataupun asas kepada PAM tersebut lah. Katalah PAM telah dipasang 15 tahun di tapak. Jadi
contohlah asal 250 liter per second. Dia dah drop Jadi pada masa selepas 15 tahun tu, baseline kita pam ni jauh dah drop daripada performance tu adalah valid sampai bila-bila. Jadi kita perlu buat sesuatu ke atas pam yang dicapak tu untuk balik kepada performance asal. Jadi bagi saya dia adalah valid sampai bila-bila lah. Okey, Tuan Pengarah, saya tambah sikit lah sebab Tuan Pengarah tadi line tak clear. Untuk makluman PNG Terengganu dan semua peserta lah. So, keputusan pengujian tu valid sampai bila-bila, macam surat beranak kita lah. Surat beranak kepada PAM tersebut. Contohnya selepas 2 atau 3 tahun ataupun lebih lagi, kita nak uji semula PAM tersebut, kita berdasarkan kepada keputusan pengujian yang asal. Daripada pengeluar ataupun daripada pihak kita. So, dia valid sampai bila-bila lah. Sebagai reference, macam yang telah diterangkan oleh Tuan Pengarah tadi. Okey, kita teruskan lagi daripada sahabat kita, PS Muhammad Saiful. Adakah BPME akan membuka kepada mana-mana pihak universiti dalam usaha sama bagi menjalankan kajian penyelidikan khusus kepada komponen pengujian PAM tersebut? Okey, dipersilakan Tuan Speaker. Okey, yang ini buat masa ni kita sebenarnya kita open. Kita pun tengah dalam urusan ataupun tengah berusaha untuk membuat MOU dengan salah satu universiti tempatan sekarang ni dalam bidang beberapa bidang lah, termasuk juga yang ini. Maksudnya bidang inilah. Dahulu lebih kurang dalam 10 tahun ataupun lebih kurang macam itulah, kita ada buat kerjasama dengan USM dalam membuat pemodelan rumah PAM ataupun pemodelan pump station. Cuma lately ni kita tak buat. Sebenarnya kalau ikut dalam penyediaan specification kita, kita ada ataupun kita ada memasukkan elemen berkenaan supaya setiap rumah PAM dapat diuji secara model terlebih dahulu sebelum construction akan praktiskan benda tu, rasa macam betul-betul kita dapat kesamaan lah. Okey. Okey, soalan seterusnya kepada semua daripada Encik Makno Samad daripada BPME Putrajaya. Salam dan salam sejahtera. Berapa anggaran kos penggunaan elektrik bagi satu sesi pengujian satu pam di BPME Ipoh? Ini untuk kita buat pengujian electrical submersible pump lah. Okey, yang ini sebenarnya dia adalah Lain pengarah tak berapa okey lah. Safarul boleh bantu tak? Yang boleh dikira. Tetapi kita tidak yang bila uji itu berapa kos. Dapat ke? Cik Safarul ada ke? Kalau saya cuba, tapi line pengarah tu tak clear, memang tak dapat dengar jawapan dia tadi. Kalau dari segi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelum-sebelum ini, untuk kadar elektrik ini untuk pengujian pam submersible elektrik lah yang akan mempengaruhi lah kos penggunaan elektrik lah. Untuk ketepatan berapa harga kos penggunaan elektrik itu tidaklah dapat saya dapat beri jawapan yang tepat lah. Cuma kalau penggunaan 100 kW pam tu, sekiranya pam itu berkuasa 100 kW, kalau diuji selama 3 jam, maka 100 kW per hour tu boleh didarab dengan kadar TMB semasa untuk di bahagian kita kali dengan 3 jam akan dapatlah berapa kadar harga yang secara roughly lah untuk penggunaan elektrik itulah. Tapi kebanyakan pam yang kita uji bukanlah pam elektrik, tapi adalah pam yang engine driven lah.
di mana penggunaan diesel lebih banyak berbanding dengan penggunaan elektrik lah. Okey. Itu saja jawapan saya untuk Cik Mano. Dapat. Okey, memandangkan saya tengok jam pun dah menghampiri pukul 12 tengah hari dan di ruangan tab Q&A dan raise hand dah tak ada soalan, di mana di ruangan komen di live FB pun tak ada dah yang bertanya. Saya rasa mungkin setakat ini saja. Ada soalan FB tu Cik Mahat satu daripada Encik Roslan Subang. Kata dah jawab. Okey, tak apa, saya boleh baca. Sahabat kita daripada BPSP, Mafi Putrajaya. Betul kan? Cik Safarul kan? Ya. Cik Roslan. Apa komen Tuan mengenai kelebihan menggunakan pam buatan Cina jika dibandingkan dengan negara barat? Kelebihan dia. Salah satu harga murah. Harga murah ialah. Itu je lah. Sama Sebenarnya itu yang saya sebut tadi tu, apa yang kita nak kita kena spell out dalam kita punya specification adalah berkenaan dengan performance. Kita tak menentukan di mana datangnya pam tu. Cuma normally mungkin sebab kos buruh di China tu rendah, jadi harga pam daripada China tu rendah, tetapi walau macam mana pun aduh, sayanglah jawapan pengarah ni kualitinya tetap mengikut spesifikasi yang ditetapkan lah ya. Untuk makluman Encik Roslan lah, dia mana pam China ke pam barat, yang penting apa yang kita dah tulis dalam spek, apabila pihak pembekal ataupun kontraktor memasuki tawaran kita, apa yang dia masuk memenuhi atau melebihi spek kita, memang kita akan terima lah. Sebab spek kita memang general, open kepada semua pembekal lah, tak kira daripada negara mana lah. Jadi apa yang ditawarkan lebih baik, sama atau lebih baik daripada spek kita, memang kita akan terima lah. Ya. Okey, ada lagi tak persoalan? Kalau tak ada, saya ingat saya nak stop kat sini sajalah untuk sesi webinar kita pada pagi ini. Saya selaku moderator pada pagi ini memohon ampun dan maaf lah sekiranya sepanjang saya mengendalikan webinar ini ada tersasul, tersalah silap. Macam Engineer Safarul beritahu lah, first time lah pengalaman bagi kami menganjurkan sesi webinar inilah. Kalau secara live tu melalui ceramah tu biasalah bila kita bersemuka, tetapi melalui media macam ni itulah macam masalah dia lain lah, terganggu dan slow lah. So sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak bahagian korporat JPM Malaysia menjadi sekretariat kepada webinar kita pada pagi ini, kepada Tuan Pengarah selaku speaker yang pertama, kepada Engineer Safarul speaker yang kedua. Terima kasih di atas pembentangan dan penjelasan untuk semua soalan daripada peserta kita. Dan kepada semua peserta yang menyertai sesi webinar kita pada pagi inilah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di media yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal BPME, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia menyediakan perkhidmatan perunding dan pengurusan mekanikal dan elektrikal yang profesional serta bermutu ke arah kepuasan hati pelanggan, amalan kejuruteraan yang baik dan serasi dengan alam sekitar. Fasiliti ujian PAM terdiri daripada 6 bahagian utama. Terdapat 2 jenis sistem perpaipan untuk pelaksanaan ujian, iaitu DN300 dan DN500. Suction tank merupakan bahagian di mana pam dipasang dan mengepam air keluar. Discharge pipe
merupakan pipe luahan yang menghantar sejumlah air dari suction tank ke discharge tank lalu dihantar ke return tank melalui transfer channel di mana letaknya thin plate weir bagi mengukur kadar luahan air. Return tank menerima sejumlah air daripada transfer channel. Return channel menyalurkan air dari return tank ke suction tank. Kerja-kerja pemasangan pam secara purata akan mengambil masa 1 hingga 2 jam bergantung kepada penggunaan pipe dan jenis pam yang hendak diuji. 4 jenis pam diuji di bengkel ujian pam ini. Electrical submersible water pump, hydraulically driven submersible water pump, engine-driven end suction water pump, electrical end suction water pump. Pam yang telah siap dipasang akan dijalankan pra-ujian terlebih dahulu, diikuti dengan pengambilan data sebenar. 2 data utama diperlukan, iaitu kadar luahan air Q yang boleh dibaca melalui flow meter atau thin plate weir. Dan jumlah turus H yang terhasil melalui bukaan valve yang dikawal oleh actuator. Bagi menghasilkan nilai jumlah turus H, bacaan-bacaan lain juga mesti diambil kira, termasuklah turus halaju, turus statik yang dibaca daripada water level sensor, turus tekanan yang diukur oleh pressure transmitter, dan kehilangan turus. Semua bacaan ini dihantar ke panel kawalan setempat di bilik kawalan. Workstation menetapkan parameter ujian, pengumpulan data, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Pusat ujian pam ini juga dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV bagi memastikan pemantauan yang jelas bagi peralatan-peralatan dan proses pengujian dilakukan. Sesi perbincangan dan penerangan berkaitan kerja-kerja pengujian pam antara pihak JPS dan pelanggan juga dikendalikan dalam bilik kawalan. Laporan ujian pam disediakan untuk pelanggan bagi setiap pengujian yang selesai dijalankan. Pelaksanaan kaedah-kaedah pengujian di bengkel ujian pam ini mematuhi piawaian antarabangsa bagi menjamin kepuasan pelanggan terhadap keputusan pengujian. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, jayakan perkhidmatan sempurna.